Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak buat practical work 4 semula. Nak sambung practical work 4. Practical work 4 adalah bawah AC analysis. Actually untuk lita kita yang hari ni kita akan menggunakan AC source dan juga kita akan buat analisis setup pada AC source tu. Kita juga akan melakukan simulation dan display the simulation result for AC analysis. Okay, untuk topik lab 4 ni, kita akan banyak tengok gain, cut-off frequency dengan bandwidth. Di mana kamu akan baca daripada frequency respon tu, macam mana nak dapat gain, macam mana nak dapat cut-off frequency, macam mana nak dapat bandwidth. Ada dua cara. Satu, kita akan gunakan AC analysis swap. And then yang kedua adalah kita boleh gunakan board plot. Kamu akan gunakan measurement board untuk plot frequency analysis. So kita akan tengok dua-dua ni lah. Okay. Kamu juga akan tengok gain dalam unit desibel. Dan juga kita akan tengok AC analysis punya filter-filter lah hari ni. So untuk practical work 4, kita ada 3 lita yang kamu akan tengok, iaitu low pass filter, high pass filter untuk yang B, dan yang ketiga adalah kamu akan tengok common emitter amplifier circuit. Okay. So saya rasa sebelum kita pergi buat kat multisim, kamu kena belajar sikit teori, sebab kita nak tengok perbezaan macam mana dapat. Sebab yang ni banyak main plotting graph, jadi kamu kena faham kenapa kamu plot di negatif 3 dB sebagai contoh. Sebab hari ni kita akan tengok filter. Jadi macam saya kata tadi lah, keyword yang penting adalah kamu kena tahu gain, cut-off frequency dan bandwidth. So saya pergi secara teori sikit macam mana kamu kena faham pasal filter ni, in order for you to be able to understand apa yang awak plot nanti. Okay, kita tengok dulu soalan ni dalam bentuk soalan 4A, di mana kita perlukan buat low pass filter. Secara teorinya sebenarnya kalau low pass filter tu macam kita reka daripada guna AC, di mana bila dia bertemu power source kita AC ni, dia bertemu pertama sekali dia bertemu pelintang, and then dia bertemu kapasitor, and then balik pada power source. This is actually kita panggil low pass filter. Okay. Beza dengan high pass filter, di mana high pass filter adalah dia gunakan kamu daripada power source kamu akan jumpa kapasitor dulu, baru jumpa. Okay, kita sambung ya. Okay, untuk low pass filter yang 4 ni, sebenarnya low pass filter ni macam saya kata tadi, dia bertemu dengan pelintang, and then kapasitor, and then balik pula pada kamu punya V source. Okay, V out kamu ambil dekat kapasitor. Okay, ni passive low pass filter. Macam mana bentuk frekuensi respon dia? Iaitu dia ada 3 benda yang kamu kena tahu. Pertama adalah bandwidth tadi. Apa maksud bandwidth? Okay, and then cut off frequency, di mana cut off frequency dekat frekuensi respon kita berlaku pada negatif 3 dB. Maknanya bila cut off frekuensi dekat negatif 3 dB, frekuensi kita yang kat sini yang kena kat 3 dB ni, inilah nanti kita panggil cut off frekuensi. Apa itu cut off frekuensi? Okay, kamu akan diterangkan lagi lanjut dah dalam electronic circuit nanti. Cuma yang ni kita nak tahu pass band yang dibenarkan low pass filter. Maknanya dia bagi frekuensi yang rendah lalu, frekuensi yang tinggi dia akan sekat. Okay? Sebab tu bandwidth daripada frekuensi daripada rendah tu berapa jarak dia? Tu kita panggil bandwidth. Okay. So ini kita panggil pass band. Apabila kita punya attenuation, power attenuation start turun, ini kita panggil stop band. Okay. Bentuk passive low pass filter macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni. Okay. Kalau high pass filter pula, instead of dia jumpa resistor tadi, dia akan jumpa kapasitor dulu. And then dia akan jumpa resistor kat sini. Maknanya dalam kata lain dia terbalik lah. Antara dua ni. Kalau jumpa resistor dulu, dia low pass. Yang ni kalau dia jumpa kapasitor dulu, dia high pass. Okay. Bentuk frekuensi respon, ini kita panggil dia frekuensi respon. Frekuensi respon dia terbalik. Di mana dia tidak membenarkan frekuensi tinggi, frekuensi rendah lalu, tetapi frekuensi tinggi apabila dia lalu, dia ada penurunan daripada gain. Dan sekarang ni kita nak tahu start bila cut off frekuensi
frekuensi, cut off frekuensi kita tu pada kita punya high pass filter. So dekat mana cut off frekuensi berlaku? Cut off frekuensi berlaku pada negatif 3 dB. Sebab tu nanti bila kita plotting, kita kena cari negatif 3 dB ni kat mana. Okay. Okay, so sekarang ni active band pass filter. Okay, passive maknanya kita tak ada transistor, kita tak ada OM. Ya. Kalau aktif, kita ada OM ataupun transistor dalam kita punya litar. Okay. Active band pass filter maknanya dia adalah gabungan low pass filter dan high pass filter. Okay. Ni adalah bentuk yang high pass filter, ini adalah gabungan low pass filter. Maknanya sekarang dia ada dua frekuensi, cut off frekuensi. Dua-dua berlaku pada negatif 3. Maknanya pada negatif 3 yang untuk frekuensi tinggi ni, dia stop band kat depan ni. Okay, yang kat belakang ni, dia stop band untuk frekuensi yang rendah kat tepi ni. Mana bandwidth dia? Bandwidth dia benarkan lalu di mana attenuation dia sangat kurang, tak ada pengurangan dari segi power ke, dari segi gain ke, ni yang kita panggil bandwidth. Okay, dia kita panggil passband. Okay, so kita nak tahu berapa bandwidth dia, kita akan tolak frekuensi yang FC2 ni, tolak dengan FC1. Okay, kita akan buat lepas ni. Okay, saya rasa tak ada masalah dari segi lukisan. Kamu boleh lukis macam biasa. Tolong ambil kamu punya AC bukan V-peak. Tolong ambil bawah. Bukan ambil VRMS tapi ambil V-peak. Bawah signal voltage source AC voltage. Okay. Kamu boleh set up 10 VPK 50 Hz kosong. Okay, dengan ambil nilai-nilai yang dekat sini. Okay, ada dua cara macam mana nak buat. Pertama adalah, first kali bila kita nak buat AC analysis, kita kena setting dulu point node mana yang kita nak ambil voltage tu. So, kamu pun double klik kat sini. Netting yang kita nak adalah out, nama dia dan okay. Baru kita boleh buat analysis. Okay, kamu pergi simulation, pergi analysis and simulation. Kamu sekarang nak ambil AC sweep. Kita punya vertical scale, vertical adalah paksi Y. Kita nak dia dalam bentuk gain. Dalam bentuk decibel kan, dalam bentuk gain. Okay, so dalam bentuk decibel. Okay, nilai kamu boleh tukar supaya cantik sikit kepada 100 MHz. Start daripada 1, frekuensi stop kepada 100 MHz. Okay, output yang kita nak tadi, yang kita baru buat, kita nak point mana output dia. Kan? Sebab tu kita tulis tau. Kalau tidak nanti kita nak cari tu susah. So, V out. Okay, and then you guys boleh run. Okay, awak akan dapat AC swap macam ni. Tapi sekarang ni, yang saya bukan apalah. Tak apa ambil je dulu nilai dia. Okay, ini adalah frekuensi respon yang kita tengok tadi kan. Sebab litar nombor 2 ni adalah litar jenis low pass filter. Nampak tak? Power daripada sini tak turun. Sampai dia dah naik frekuensi yang tinggi, dia akan turun. Okay, dia punya gain akan turun. So, sekarang kita nak tahu cut off frekuensi macam mana? Cut off frekuensi berlaku pada negatif 3 dB. Betul tak? Okay, so negatif 3 dB. Macam mana kita nak tahu dekat mana ni negatif 3? Okay, yang ni area gain kita. dB kita. Okay, so what you're going to do adalah, macam mana? Selalu kita pergi show cursor kan? Okay, kamu pergi show cursor. Okay, kamu tarik salah satu cursor tu. Okay, kamu klik dekat cursor tu, klik kanan. And then kita nak set Y value. Kenapa Y? Okay, ada dua tanda set Y value. Satu ke kanan, satu ke kiri. Dekat graf tu, kita tengok kita nak cari nilai belah ke kanan ataupun kita nak cari nilai Y yang ke kiri. Kalau kita rasa-rasanya daripada yang negatif 3, daripada kita tengok magnitude ni, Y kita kalau negatif 3 tu mesti ke kanan kan? So, kamu klik ni. Set Y value sama dengan. Okay, kamu pun buat. Kita nak tadi apa? Cut off frequency berlaku pada negatif 3 dB. Okay. Okay, so sekarang dah dapat. Dia dah cakap kat sini negatif 3 dB. Macam mana nak tahu betul ke tak? Kamu plot. Okay, so betul lah. Okay. Maknanya, kan saya dah cakap. Sebab tu bila kita buat graf, kita kena tahu paksi Y untuk apa. Paksi Y untuk apa. Paksi X untuk apa. Paksi X kita adalah untuk frekuensi. Paksi Y kita adalah untuk negatif 3 dB. So, sekarang ni negatif 3 dB ni adalah gain. Dalam decibel. Jadi, sebab tu sekarang ni cut off frekuensi kita berlaku pada 158.78. Okay. Okay. Okay, jadi tadi kita dah dapat
nilai negatif 3 dB kita adalah pada negatif 158.78. Frekuensi kita berlaku pada 158.78 di negatif 3. Sekali lagi, cut off frekuensi berlaku pada negatif 3 dB. Sebab tu penting kita cari negatif 3 dB tu. Okay, so yang ni kalau kamu nak nampak putih pun boleh, gelap pun tak ada masalah sebab kamu tak hantar kopi kan, kamu hantar dalam soft copy, jadi tak ada masalah untuk perimpun. Okay, plain screen jawapan kamu yang ni. Okay, lepas tu letak dekat result. Ini yang kamu akan dapat ni, frekuensi respon curve / bot plot. Okay, so sekarang kita dah dapat jawab dah. Apa jawapan cut off frekuensi FC? Sama dengan 158 tadi. Yang ni kan. Nampak C yang bawah ni adalah untuk frekuensi. Okay, ni adalah untuk dB. Okay, okay. So sekarang apa yang kita tak dapat lagi? Maximum voltage gain. Okay, kamu tak tahu maximum voltage gain. So maximum voltage gain. Kita nak tahu gain positif paling tinggi dekat sini duduk dekat mana. Okay, jadi kita ambil cursor satu lagi yang kita tak guna tu. Kamu nak cari Y max, gain paling tinggi. So just click go to next Y max. Okay, apa yang berlaku adalah kenapa kadang-kadang kamu buat cursor kamu kat sini. Ada orang buat cursor dia jauh sikit, ada orang buat permulaan. Sebab actually dekat sini semua Y gain dia paling tinggi adalah sama. Dia tak berlaku apa-apa penurunan kan. Sebab ni nama dia low pass filter. So frekuensi yang rendah dia bagi lalu. Tak ada power turun. Bila frekuensi tu makin meningkat, baru kita punya attenuation tu dah kurang. Okay, so kamu klik kanan, add label. So kamu pun cakap, kamu punya, okay, kamu dapat apa ni? Kamu punya frekuensi 3.147, di mana kamu punya dB adalah sama dengan negatif 1.69. Jadi just letak je dekat ni, maximum voltage gain kamu, ni negatif 1.6971. Okay. So kita dah dapat dua jawapan, iaitu kita dah dapat satu gambar rajah frekuensi respon kita. Kita dah dapat maksimum gain kita berapa. Yang kedua adalah kita dah dapat frekuensi cut off frekuensi respon. Cut off frekuensi respon kamu adalah pada cut off frekuensi respon kamu adalah pada 157.310. Okay, dah settle satu, yang tu guna AC swap. Saya sebenarnya saya nak kamu guna satu lagi measurement probe, iaitu kita akan gunakan bot plotter. Sebab nama kita buat plot kan kat sini. So bawa keluar kan, nama dia bot plotter ni, nampak? Okay. So input kita mana? Tambah. Okay. Negatif kita, saya katalah semua duduk kat ground. Sekali lagi, output kita duduk mana? Kat sini. Kamu pasang je. Okay. Output kamu negatif duduk dekat ground. Okay, so saya nak sekarang ni kita try buat guna bot plot simulation. You guys are going to guna, ni nama dia interactive simulation kan. Okay, run. Okay, bila kita run, kamu akan dapat bot plot macam ni. Tapi yang ni bot plot dia, okay, kecil. Kita tak boleh nak plotting, kita tak tahu berapa nilai. Memang kamu boleh tarik kat sini, tapi this one sangat susah nak gunalah. Kita akan guna grapher. Okay, di mana kita akan ambil grapher? Okay, grapher ada dekat sini. Nampak? Ataupun macam student saya tunjuk ke saya, grapher ada dekat view paling bawah sekali. Kamu double click. Okay, kenapa saya suka guna yang ni? Sebab yang ni dekat tepi dia dah ada gain. Dia bukan magnitude, dia memang dah tulis gain dB. Jadi senang sikit kamu faham tau. Jadi kamu tak tahu paksi Y ni untuk apa. Okay, so sekarang apa yang kamu akan buat adalah kita try plotting balik ni guna teknik yang sama macam tadi. Okay, kita bawa keluar cursor. Ambil, kita ada dua cursor. Ambil salah satu cursor ni, mula-mula kita set dulu untuk go to the Y value. Kita cari dulu cut off frekuensi dia. Negatif 3. Okay, kamu pun add label data. Kamu akan dapat 158.775. Okay, ini adalah cut off frekuensi. Menjawab persoalan ni. Cut off frekuensi adalah 158.773. Okay, sekarang ni kita nak maximum gain. Ambil je, gerak je dulu kat mana-mana. Klik kanan. Go to the next Y max. Tengok dia tak gerak. Sebab setiap titik daripada sini dengan sini adalah sama je Y max dia. Jadi tak kisah mana-mana jawapan kamu pun. Okay, add to the label. Okay, kamu akan dapat negatif 10.33 NdB. Kamu pun tulis je dekat kamu punya ni maximum voltage dB ni. Okay. So untuk kelas saya nak dua-dua. Buat untuk AC swap
dan juga buat untuk part A lah, buat untuk board plot. Sebab lepas ni saya nak suruh kamu guna board plot je. Sebab saya nak bentuk ni ada dapat dalam bentuk gain. Okay. So sekali lagi, Lita kamu untuk part A, untuk kelas saya kena ada 2 gambar. Satu bila guna AC swap simulation, yang kedua adalah bila guna board plot. Okay. Okay, dah ada menjawab soalan ini. Kita pergi pula part B. Okay, untuk kelas saya, pergi pula Lita B ni. Okay, untuk kelas saya tak nak kamu guna Lita ni sebab saya bukan apa, saya nak suruh kamu nampak dia punya frekuensi respon dan juga belajar daripada teori. Okay, actually nilai teori dia, cut off frequency, kamu akan belajar dalam isi, adalah sama dengan 1/2 pi RC. Di mana 1/2 pi R kita nilai 1K, C kita yang kita gunakan adalah 1 mikrofarad. Kamu akan dapat 159.15 Hz. Betul tak? Lebih kurang tak yang kita dapat? Lebih kurang kan? Yang awak dapat ni sebenarnya, kalau awak tengok grafer ni tadi, awak punya cut off frequency adalah 158.775. Teori 159.15. Okay. Sebab tu saya nak suruh guna Lita yang sama supaya kita boleh kira guna teori. Yang kamu akan buat ni dalam isi, dalam soalan pun nanti kamu akan guna teori yang sama. Saya nak biasakan kamu. Okay, so berbalik semula tadi untuk Lita B. Kamu akan buat untuk Lita B ni, okay, sambung. Okay, untuk kelas saya, untuk high pass filter, tadi kita baru belajar kan, kalau high pass filter dia akan jumpa siapa dulu? Dia akan jumpa kapasitor dulu, baru dia jumpa resistor. So, apa yang kamu buat adalah kamu ubah je untuk part B. Kapasitor duduk kat atas, resistor duduk kat bawah. Okay. Okay, kita guna nilai yang sama lagi. Okay. Okay. Untuk part B tak payah buat AC swap dah. Kita just guna block plot je. Senang sikit. Cantik sikit dia punya part C eksplosif Y. Mana buat plot? Okay. Okay. So positif kamu letak dekat power supply kita yang positif. Negatif letak kat ground. Output letak kat output yang kita nak check. Negatif letak kat ground. Okay. Boleh run. And then boleh double click. Yang kat sini susah nampak kan? Jadi kamu pun guna grafer, tak nampak. Bagi lagi jelas, tengok. This is frequency response untuk high pass filter. Di mana dia bagi frekuensi yang tinggi lalu. Frekuensi rendah dia stopkan. Okay, so sekarang ni cut off frekuensi berlaku pada negatif 3. Jadi kita nak cari negatif 3 kat mana? Tarik dulu cursor kamu, klik kanan, go to the next Ymax, ambil Ymax pula. Tak apalah, Ymax ni untuk untuk kamu punya gain paling tinggi kan. Kamu add label je. Okay, so label kamu, gain kamu negatif 1.093 ni lah. Okay, yang kedua pula, kamu cari cut off frequency yang berlaku pada negatif 3 max, negatif 3 dB. Okay, kat sini. Okay, tengok. Sama juga kalau ikut teori. Dalam 159 cut off frequency kita. Teori adalah yang mana? Inilah FC sama dengan 1/2 pi RC. Cut off frequency berlaku pada 1/2 pi RC. Okay. So, print screen yang ni. Jawapan yang ni. And then, dalam gambar ni, maximum dB. Ni nilai maximum dB yang kita dapat. Dan juga cut off frequency yang ni. 159.550. Okey, kita sambung Untuk part B, Lita yang ketiga, figure yang ketiga kita. Okey, actually figure ni adalah kita panggil band pass filter. Okey, kenapa kita panggil dia band pass filter?
band pass filter dia akan yang saya tunjuk ni. Kita instead of kita dapat tadi, kita dapat passive low pass filter, kita dah dapat high pass pun kita dah dapat. Active band pass adalah gabungan antara dua ni. Okay. Kenapa dia aktif, kenapa dia pasif? Kalau yang ni pasif sebab dia tak ada, macam saya kata tadi lah, dia tak ada transistor, dia tak ada transistor dengan dia tak ada amplifier. Yang ni pun sama. Bila aktif dia adalah antara, dia ada aktif punya komponen. Okay, kalau kita tengok dekat lita yang ketiga ni, aktif komponen kita adalah sebenarnya rangkaian ni, perintang ni. Ini sebenarnya amplifier kita. Okay, di mana amplifier kita di power up oleh VCC dan juga VEE. Ini adalah outside source actually. Okay. Ada kawan kamu, kelas kamu tanya macam mana puan nak buat VCC ni, kan saya dah ajar itu connector kan. Kamu klik kanan, kamu place on schematic, on page connector. Okay. Kalau kamu namakan dulu satu VCC, nanti dia akan dah keluar VCC ni. Jadi kamu boleh pilih je pula yang lain. Okay. Sama lah contoh kamu nak buat connector untuk VEE yang bawah ni kan. Okay, kamu buat je, keluarkan lagi satu on page connector. Kalau kamu dah namakan dia, dia akan keluar. Kat sini dah ada dalam sistem. Okay, kamu boleh pilih saja. Okay, boleh tak ada masalah. Sebab kita memang nak power up 15 volt lah. Saya pun buat 15. Okay. Okay. So sekarang ni sebenarnya lita kita, power supply kita duduk kat mana? Power supply kita duduk kat sini. Ni in kita, out kita duduk mana? Kat sini. Okay. So kita ambil block plot tadi. Block plotter. Mana block plotter kita? Okay. So V in kita duduk kat mana? V in kita duduk kat depan. Kat AC circuit ni. Okay. Negatif ni duduk kat ground. Tekan dekat ground. Okay. Output kita kat mana? Kan dia kata kat sini, output kat sini. Kat RL ni. So, kamu letak output kamu kat sini. Okay. Satu lagi, untuk output ni, kamu letak dekat negatif. Mana negatif kamu? Kat sini pun boleh sebenarnya. Okay. So, kita simulate. Okay. Kamu akan dapat graf macam ni. Tak nampak kan? So, kita guna grapher. Okay. Tengok ni. Terlalu panjang. Dia punya range semua lari. Jadi apa yang kita buat, kita terus boleh setting automatic range. Kamu klik je auto zoom. Dia akan cantik dah kamu punya ni. Sama juga, klik je auto zoom. Okay. Okay. So bila kita buat auto zoom, ni nampak tak bandwidth? Sama kan? Dia ada cut off frequency kat depan, dia ada cut off frequency kat sini. Jadi kita nak cari dua-dua nilai cut off frequency ni macam mana? Sama juga, tarik je cursor. Okay, tarik cursor kamu. Okay, klik je. Go to the next Y value yang kita nak belah kanan. Negatif 3. Okay, dah dapat kat sini. Kita tandakan dulu at label. Okay, dah dapat satu nilai. Okay, satu lagi kita nak cari. Okay, pergi je kat depan sikit. Rasa-rasanya negatif 3 duduk kat mana? Dia ni. Klik je kanan. Set Y value. Negatif 3. Okay, so you guys dah dapat sekarang dua nilai FC. Okay. Ni nilai FC pertama, kedua. Ni nilai FC yang pertama. Okay, kalau tengok soalan. Okay, cut off frekuensi pertama dah dapat. Cut off frekuensi yang kedua pun dah dapat. Yang kita tak dapat lagi, maximum voltage gain. Okay, kamu dah plot kan? Sebab cursor ada dua je. Boleh tambah. Cursor ada dua je. So, kamu ambil je satu lagi. Tak apa, dah gerakkan tu. Kita punya plotting dah ada. Nilai pun dah ada. Kita nak cari Y max dulu. Go to the next Y max. Dia kata kat sini. So, kamu plot. Okay. Dapat nilai. So, Y max kita adalah 34.091 dB. Kita punya cut off frekuensi yang pertama ada 98.689. Yang kedua adalah 159.367 M. Okay. Jawapan yang kamu tak tahu lagi adalah bandwidth. Okay. Bandwidth adalah kamu tolak cut off frekuensi yang ni. Tolak dengan cut off frekuensi yang ni. Kamu akan dapat nilai dia. Okay, saya rasa tak ada masalah. Saya dah tunjuk semua yang ni. Sebab yang ni kamu perlukan pemahaman secara teori untuk buat. Sebab dia tak ikut setup-setup kat atas kan. Kamu kena tahu secara teori. Jadi saya tunjuklah sikit. Saya harap kamu semua boleh buat. InsyaAllah. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.